Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah. Okay, hari ni I nak berkongsi satu kisah yang dihantar oleh ada satu student ni. Dia belajar lagi. Dia menyewa dekat satu apartmen yang sangat famous lah dekat Shah Alam, berdekatan dengan dia punya campus. So anyway, I pun tak pasti tingkat berapa, cuma dia duduk kat situ. Rupanya apartmen yang dia menyewa tu berhantu. Okay, kisah ni dihantar oleh this one student. Nama dia kita tukar kepada Vivi. Kenapa dia boleh end up dekat rumah sewa yang berhantu ni ialah sebab dia memang mencari rumah. Of course lah, bila kita student, kita ni tak adalah banyak sangat duit kan. Memang tight budget lah. So bila dia jumpa ada satu owner apartment ni yang memang menyewakan 400 sebulan untuk bilik. And then dekat dalam tu pun semuanya girls. So dia macam okay lah, so dia ambil. Dia kata best gila sebab dia dapat apartment yang double story tau. So maksudnya bila korang masuk apartmen tu, dia ada 2 tingkat. So dekat bawah ni ada 2 bilik. Atas dah ada student 2 orang duduk dekat atas. Dekat dalam rumah tu dah lah ada siap dengan dapur, semua induction semua cukup. Dryer ada, washing machine ada, facilities gym boleh pakai, ada pool, semua access tu dia boleh guna. And then parking pun ada. So berbaloi lah kan dia menyewa dekat situ. Nasib baiklah dia kenal juga budak yang kat atas tu. Biasalah dah jumpa-jumpa kat campus kan. So macam memang seronok lah mula-mula lah masa dia masuk. Tabiat Vivi ni dengan kawan-kawan dia yang kat atas tu, diorang ni macam look out for each other tau. So kawan dia yang kat atas ni kadang-kadang kalau dia keluar makan ke apa ke, sebab diorang selalu balik lambat, so diorang kadang-kadang bawa balik makanan, ada lebih kan. So dia sukalah macam sangkutkan dekat pintu Vivi. Lepas ni dia akan text, I left food on your doorknob. Macam tu lah. Sebab diorang ni semua non-Malays. So kadang-kadang dia akan tinggalkan makanan sebab diorang jarang jumpa. Kadang-kadang yang ni balik dah malam, yang ni keluar pula pagi, yang ini tidur lagi. So kadang-kadang bila diorang ada keluar, yang dia tahu housemate dekat rumah, so diorang beli makanan ke, dia suka bawa balik extra-extra. Kadang Vivi akan hantar kat atas macam I got something for you. Kadang diorang yang bagi Vivi, kita orang baru balik ni, nah something. So macam tu tau, diorang selalu exchange food. So masa awal-awal Vivi duduk situ, Vivi dia tak rasa something is off tau. Walaupun sebenarnya dia kadang-kadang rasa macam, kalau kita orang Melayu kita akan kata bulu roma meramang semua kan. Macam dia sebut dia rasa presence. Vivi ni bukan Melayu, so dia rasa macam there's presence dekat dalam rumah tu, but dia tak boleh nak explain. Dia kata I can't explain, but I do feel like macam keadaan tu macam ada orang. Tapi memandangkan yang 2 orang yang duduk kat atas tu, dia memang kenal dia orang, macam suka riuh-riuh tau. So kadang-kadang bila dia duduk sorang-sorang, kalau dia dengar ada apa-apa bunyi, dia akan assume itu budak-budak yang bilik atas. So hari berganti hari, bila dia tengah masak sorang-sorang kat dapur, bila dia tengah nak buat kerja, nak basuh baju ke, dia rasa macam ada orang kat belakang dia. Yelah, kadang-kadang kita memang boleh rasa kalau ada orang kat belakang. Kadang bukan sebab nafas ke apa, sebab Vivi kata tak pernah lagi lah dia rasa ada nafas ke apa yang boleh buat dia rasa macam ada orang tu. Macam boleh rasa lah ada orang belakang ni tengah tengok macam dia tengah masak ke apa kan. Kita punya firasat ni memang boleh tahu kalau kita sorang-sorang ke, kalau ada yang lain bersama dengan kita. So tak lama lepas tu, dalam tempoh beberapa bulan selepas dia menyewa and dia rasa macam kadang-kadang ada presence tu, ada budak baru masuk. Budak baru masuk ni misteri sangat. Budak ni tak berbual, tak bercakap dengan dia langsung tau. And tak mesra pun dengan budak-budak kat atas. Dia kata sepanjang masa budak tu kat dalam bilik je, berkunci dalam bilik. Macam kadang dia ketuk lah macam mana lunch together ke apa kan. Tak ada, senyap je. Ada orang ke tak ada orang ke, bila dia ketuk-ketuk tak menyaut. Tapi dia tengok kasut, ada. So Vivi ni bila dia rasa macam perempuan tu tak nak engage kot kan, dia tak nak ada communication, mungkin introvert ke, so dia pun tak adalah nak kacau. So dia jalani hari dia seperti biasa. Cuma ada satu kali ni, toilet kat bawah ni kan share 2 orang. Bilik kat atas ada satu bilik air, yang kat bawah satu bilik air. Penghuni 2 bilik ni kena share lah satu bathroom tu. Vivi ni dia dah terbiasa tau, kalau dia guna toilet kat bawah tu, kalau dia setakat nak cuci tangan atau nak gosok gigi, dia tak kunci pintu. Ada satu hari ni Vivi ni tengah gosok gigi, pintu ni terbuka. So masa dia tengah gosok gigi tu, tiba-tiba dia
dia dengar macam ada bunyi orang turun tangga tau. So dia boleh dengar lah orang turun. So dia ingat macam budak-budak yang roommate kat atas tu lah. So dia macam tak apalah, dia gosok je lagi gigi. Lepas tu dia rasa macam ada orang langgar belakang dia, tapi bahagian kaki dia toleh tak ada apa, tapi dia dengar footstep. Macam orang berlari-lari dekat belakang dia. Kat belakang dia tak ada orang ni. Siang-siang buta macam ada orang lari belakang dia, berlanggar-langgar dia. Dah lah lari kat belakang. Korang faham kan, toilet kat apartment sebesar mana lah sangat toilet tu kan. So dekat situ lah sinki, kat situ lah kau tengah brush your teeth. Tiba-tiba ada orang lari-lari kat belakang, langgar-langgar pula engkau. Dia cepat-cepat kumur, dia keluar. Dia jerit nama kawan-kawan dia yang kat atas tu lah, housemate dia. Tak ada yang nyaut. So dia macam pelik lah. Okay, tak apalah, abaikan. Sebab dia rasa mungkin mainan perasaan. Lepas tu dia jadi macam curious tau. Kenapa housemate dia bilik sebelah ni misteri gila. Dia rasa dah jadi macam was-was tau. Yang ini betul ke housemate aku ni? Sebab dia dah selalu dengar radio rendah. Dia assume je budak-budak kat atas tu yang bising. Tapi dia tak tahu sejauh mana kebenarannya. Lepas tu dia selalu rasa pula macam ada orang perhati dia. Dia selalu rasa diperhatikan. Lepas tu dandan pula bila dapat housemate ni tak keluar-keluar bilik. Budak tu duduk setakat macam 2 minggu lebih macam tu lah. Terus pindah. Angkat beg dia. Tak cakap bye, tak cakap apa, terus keluar. Dalam dia sibuk-sibuk lah nak fikirkan sangat pasal dia punya housemate mystery yang pindah masuk sekejap je tu. Dia tetap menjalani hari dia yang macam biasa. And dia selalu jugalah dengar orang turun naik tangga ni. So dia kadang-kadang dia macam hello, good morning bila dia dengar bunyi tangga tu. Tapi tak ada siapa jawab dia. So dia selalu assume macam laju sangat dia punya housemate kat atas 2 orang ni nak pergi kelas tau. Macam turun tangga. Tak ada pun bunyi pintu rumah tu. Korang faham kan bila main door orang buka tutup, mestilah korang dengar dah tutup tangga pergi mana. Takkan hilang macam tu je kan. Dah tak dengar pintu pun. Tahu-tahu tak ada orang dah. Aku cakap good morning, aku cakap good night, semuanya tak. Apa orang kata tak ada respon. So selalu dia rasa macam kadang-kadang dia dipinggirkan lah oleh housemate dia kat atas tu. Tapi faham-faham je lah budak-budak 2 kat atas tu dah menyewa awal. So diorang lebih mesra 2 orang. Dia menyewa kemudian. The chemistry is not quite strong lah. Walaupun sebenarnya diorang baik je with each other. Kan selalu je exchange food kan. So satu malam ni, waktu ni Vivi dah tidur dalam bilik dia, tidur. Tiba-tiba tak berhenti-henti orang ketuk pintu bilik dia. So dia ingat dia ni housemate dia lah, macam nak ketuk, nak bagi macam biasalah nak tinggalkan food dekat pintu. So dia cakap lah, I'm already asleep, just hang at the doorknob. Tinggalkan je lah dekat tombol pintu tu, sangkut macam biasa, aku dah tidur. Dia dah cakap macam tu tau. Tetap tak henti-henti. Come on lah. I'm already asleep. Look at the time. Lepas tu dia tak nak stop tau. Dia tak stop. Terus dia macam marah lah. Macam, engkau ni tak faham bahasa ke? Dah pukul berapa? Kalau kau berbakti sangat pun terima kasih. Tetapi tinggal je macam biasa. Sangkut je lah. So dia macam ambil phone dia. Dia tak bangun pun daripada katil dia. So dia just ambil phone. Dia call dia punya housemate tu lah. Lepas tu orang tu lambat angkat. Dia macam pelik. Bunyi masuk. Masih ongoing So waktu bunyi masih lagi, dia pun nak call lah. Tut gini. Tut. Dia macam pelik lah. Kan depan bilik dia. Kenapa tak angkat-angkat telefon kan? Tut. Lala budak tu pun angkat. Masih lagi ni. Budak tu pun angkat. Hello. Dia macam explain lah. Dia kata, aku faham kau berniat baik nak hantar makanan kat aku. Aku faham. Macam biasa. Kenapa kau tak boleh nak letak je dekat doorknob tu, dekat tombol pintu kan? Aku dah cakap letak je dekat tombol pintu. Aku dah tidur. Lepas tu member dia mama ni, what are you talking about? I'm inside my room lah. I'm also asleep. Dia macam yang housemate dia tu Chinese. Dia cakap, aku pun dah tidur. Apa benda yang kau cakap ni? Itulah reaksi Vivi sebab dia tengah on the phone dengan member dia yang macam, I'm also asleep since when I went to your room, I didn't even send you anything I'm already asleep so why you call me so early in the morning, I got class bising. Masih. So dari situ Vivi tahu yang ketuk itu bukanlah housemate dia, sebab housemate dia pun tengah tidur. Vivi gelabah. Dia tengok bawah. Memang
ada bayang-bayang kaki. So sah lah ada sesuatu. So Vivi ni, dia very religious. So dia ambil botol ni, memang mak dia bagilah dalam tu ada holy water. Yes, dia Christian. So dia ambil holy water tu, dia berdoa lah dengan cara dia tersendiri kepada Tuhan dia untuk lindungilah dia daripada apa sahajalah yang kat depan pintu yang tengah ketuk pintu bilik dia tu. Dia tak tahu bila lah bunyi ketukan tu stop. Sebab masa dia pegang holy water dan masa dia berdoa tu pun masih lagi berlangsung aktiviti mengetuk pintu dia itu. So tahu-tahu dia maybe tertidur kot dalam dia berdoa. Yelah, kalau kita panik sangat, kita boleh just shut off macam tu je kan. So dia tertidur, tahu-tahu dia bangun dah pagi. Masa dia bangun pagi, dia check dululah. Pintu tu tak ada kaki dah kan. So macam okay lah, dah pagi. Normal lah, semua I rasa semua orang bila pagi rasa macam okay lah, pagi hantu tak ada. So dia pun keluar, senyap je. So macam okay lah, tak ada apa kot. Lepas tu housemate dia pula, maybe semalam angkat call pun mamai. So housemate dia pun tak adalah nak tanya dia follow up apa-apa tau. Macam tak ada nak tanya detail lah. So whatever it is, esok tu tak ada apa gangguan. Tapi sebenarnya ada gangguan, cuma dia je tak perasan. Yes, dia masih dengar orang turun naik tangga macam biasa yang dia asyik assume itu adalah housemate dia. So tak apalah dalam dia, sebab dia tengah tak sedar, dalam fasa yang tak sedar itu adalah gangguan kepada dia. Dia cuma rasa gangguan masa, ingat tak I cakap yang masa ada dia tengah gosok gigi, ada orang langgar kaki dia. Lepas tu yang paling climax is masa ketuk pintu waktu tengah malam tu lah. Tapi esok-esok tu dia tak perasan yang sebenarnya yang turun naik tangga tu adalah gangguan. Tapi dia tak perasan kan. So dia menjalani hari-hari dia macam biasalah dengan gangguan itu yang dia tak sedar. Macam biasa, dia masak seorang-seorang, tetap dia rasa ada presence. Benda tu berlaku hari-hari. Tapi dia pula memikirkan yang macam, okay, maybe sebab dia terkena gangguan yang ketuk pintu tu apa. So maybe itu semua mainan perasaan dia. So dia ni berani, dia brush it off je. Dia duduklah rasa macam, mainan perasaan. Until ada satu hari ni, dia tengah mandi. Dia dah habis mandi, dia nampak ada kaki. Bayang-bayang kaki lagi dekat depan pintu bilik air. Dia macam, oh, maybe housemate kat atas kot. Seorang pakai toilet, so seorang lagi nak pakai kat bawah. So dia macam, oh, hold on, just a moment. Macam tu lah, dia tengah nak settlekan diri dia. Dia nampak ni, nampak lagi. Masa dia nak buka pintu tu, dia kata, okay, I'm done. Dia buka, tak ada orang. Tapi tadi dia memang tengah nampak ada tapak kaki. Lepas tu dia dengar, macam ada orang naik tangga. So dia macam, I'm done. Macam nak bagi tahu lah housemate dia, sebab dia assume macam housemate dia naik balik kot, sebab tunggu dia lama sangat. So senyap, tak ada orang reply. Tak memikirkan apa-apa sebab hidup dia yang berhousemate tu kan. So dia tak fikir apa-apa. Tapi korang yang dengar cerita ni, korang mesti dah agak kan, Sasa lah tu bukan manusia. So benda ni berlarutan dalam masa 5 bulan dah lah sekarang ni. So whatever it is, sampai ada satu hari tu diorang ni semua decide nak balik kampung. So diorang ni plan lah, kita nak balik kampung, kita nak gerak sekali tak? Macam tak nak lah macam salah seorang je tinggal kat rumah kau. Okay, kita gerak sekali. Why not? Pukul 4 kita kejut masing-masing. 4 kita siap, yada, pukul 5, pukul 6 kita ciao. Okay, itulah perjanjiannya. Nak ciao pagi, awal pagi, nak elak jam mungkin. Sebab dia kata masa berlaku ni adalah masa time ni ada ura-ura nak kata kita ada third lockdown masa tu. So diorang nak cepat-cepat balik. So okay, pukul 4 dia punya alarm bunyi. Dia bangun. Vivi ni naklah pergi call dia punya housemate kat atas, tapi dia dengar bunyi bising tau. Bunyi turun naik tangga. So dia buka pintu. Korang dah bangun dia cakap bahasa Inggeris lah, tapi buat bahasa Melayu, okay? Korang dah bangun Aku tak payah kejut Betul korang dah bangun? Hello? Macam tu tau. Tak siapa nyaut. Dia pula dah pukul 4 kan. Lantak lah. Sebab dia dah biasa. Housemate dia sejenis yang bunyi turun naik tangga ni beria. Bila dia hello tak ada menyaut. So dia dah biasa lah. Dia kata okay, tu dia dah bangun lah. So dia tak kejut lah. So dia berdiri lah nak siap sendiri pergi mandi. Okay, bila dia pergi mandi ni, dia teringat yang macam, hari tu kan pernah aku ternampak ada bayang-bayang tapak kaki. So lepas dia dah mandi, dia check bawah tu. Okay, tak ada bayang-bayang. Okay, dalam 4 pagi ni mandi seorang-seorang kat bawah ni, kawan kau pun tak nyaut dah bangun ke tidak, walaupun dah dengar bunyi-bunyi tangga kan. So okay, tak boleh, dah mandi. Dia buka pintu, nak keluar lah, nak pergi bilik dia. Tiba-tiba dia dengar bunyi tangga lagi. Tak tahu kenapa dia rasa macam tak sedap bila dia dengar bunyi tangga ni slow je. Lepas tu dia tegur tau. Dia cakap, good morning guys, dah ready ke? Tak ada nyaut tau. Lepas tu dia rasa macam lama meremang satu badan. Dia takut. Dia terus lari nak masuk bilik dia. Waktu dia nak lari tu, dia dengar dung bunyi tapak kaki laju turun. Dia masuk je bilik dia,
Pak, dia nampak bayang-bayang tu dekat dia punya pintu bilik. Dung 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 ketuk. Ya Allah, macam pagi hari tu ketuk tak berhenti. Dia takut tau. Dia kata stop it, stop it. Tak ada nyaut, tak ada apa. Stop it lah guys, it's not funny. Dia marah lah sebab dia ingatkan housemate dia, sebab diorang kan janji nak bangun. So dia call. Tak angkat-angkat pula yang tidur kat atas tu. Panik macam, kenapa tak angkat? Dia call. Dia call banyak kali. Dia call berpuluh-puluh kali. Tak angkat-angkat. Benda tu berlanjutan sampai pukul 6 pagi tau. Dia duk pegang je lah holy water dia tu sambil dia try nak call housemate dia. Tahu-tahu bila bunyi tu dah berhenti, housemate dia dari atas call. Why didn't you wake us up? Blah 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 blah. Lepas tu dia kata, look at your phone, how many missed call. I tried calling you. Dia macam, tolonglah tolonglah. Aku dah call kau banyak kali kot. Jangan bising-bising kau check phone kau. Aku call mesti banyak gila missed call. Aku try call kau tak angkat. Kau boleh turun tak sekarang? Tolonglah weh, tolong. Ada benda ketuk pintu bilik aku. Gila-gila weh, tadi berjam-jam aku call kau tak angkat pun. So housemate dia dua-dua pun turun masuk bilik dia. Dia explain lah semua, dia cerita semua tau. Dia kata all this while dia memang selalu nampak tapak kaki tu. Pernah juga nampak kat bilik air, and pernah dia masa tu tengah gosok gigi, ada orang langgar belakang dia. Lepas tu dia kata, ingat tak masa ada satu hari I call you and then it was like early in the morning, I cakap suruh tinggalkan je makanan and you said you were sleeping, you didn't even send any food lah apa semua kan. Tahu tak sebenarnya waktu tu at the moment masa aku tengah call kau explain, letak je lah makanan kat tombol pintu tu, sebenarnya benda tu masih ketuk pintu bilik aku. Lepas tu dua-dua housemate dia tu macam, seriously? Oh my goodness, we didn't know. Lepas tu dia kata selalu juga dia dengar orang turun naik tangga. Lepas tu dia dengar macam bising-bising lah, macam orang bercakap ke apa kan. Tapi dia assume dia orang lah kat atas ada bawa kawan ke apa ke. Barulah housemate dia ni cerita, lama ini dia kadang-kadang ada yang tak balik rumah pun sebab dia punya assignment perlu banyak research. Dia selalu lepak kat rumah kawan-kawan tau, dan selalu buat group study. So dia sebenarnya memang selama buat 5 bulan lebih ni, sebenarnya Vivi ni memang kat rumah tu sorang-sorang. So segala bunyi pintu lah, segala bunyi tapak kaki lah tu bukan daripada housemate dia yang kat atas. Sebab tu kadang-kadang bila balik dia selalu bawa buah tangan sebab dia rasa kesian, sebab dia selalu tinggalkan Vivi tu sorang-sorang. Sebab tu lah ada budaya exchange food tu. And then dia kata waktu dia exchange food tu sajalah yang dia ada rumah. Waktu lain dia tak ada kat rumah pun sebenarnya. Vivi takut, yang ini pun takut. Dia kata, okay tak apalah, jom kita balik kampung je lah. Kita keluar daripada rumah ni. Pasal korang dah pack ke? Dia kata, I dah pack tau semua, I dah ready. So sama-sama lah diorang get ready. Lepas tu diorang keluar. So Vivi ni waktu dia nak balik kampung, dia bawa kereta. Kan I cakap benefit dekat menyewa apartment tu, you dapat parking space you kan. Sepanjang-panjang perjalanan ni, ya Allah, macam benda tu mengikut. Ada bad luck gila dia kata. First, tayar dia meletup. Padahal sebelum dia balik kampung, dia dah servis kereta and dia dah tukar tayar. Dah satu hal, tayar meletup, kena tukar tayar. Lepas dah settle tayar tu, teruskan lagi perjalanan. Ni hari yang sama ni nak balik kampung. Lepas tu sepanjang-panjang perjalanan ni, hampir je lah nak accident, nak terlanggar macam tak tahu kenapa atas jalan tu tak selamat, macam hampir nak accident tau. Lepas tu masa tengah atas highway, dia dah berjaya masuk highway, dia kata out of nowhere, tak tahu daripada mana, ada sampah plastik hitam tutup dia punya cermin depan. Emergency brake member. Lepas tu nasib baik tak ada kereta hentam daripada belakang. Dia pergi tepi, plastik masih kat depan ni, tak nampak kat depan ada apa. Dia just berbekalkan cermin belakang. Lepas tu dia buka tingkap, dia jengah kat depan tu ada apa, sebab dia tak boleh nak buang. Dia gerak-gerakkan dia punya wiper tu pun tak boleh nak buang plastik tu. Memang dia kata time ni berdebar-debar lah, macam apa lagi lah nak berlaku, like benda ni nak bunuh aku ke. Nasib baik Vivi ni sempat sampai kampung dengan selamat. So masa dia dah balik tu, dia explain kat mak dia apa yang berlaku. Like sepanjang perjalanan nak balik kampung ni, with all the bad luck, segala aktiviti lah, aktiviti ketuk, aktiviti bunyi tangga, aktiviti tapak kaki ni semua nampak. So mak dia panik lah. Jom aku bawa kau jumpa someone yang boleh tengok ni lah. So mak dia bawa lah jumpa, ada this one pakcik ni lah. Pakcik ni macam kalau dalam bahasa Melayu kita panggil perawat lah, kira tok guru perawat ni lah pakcik tu. Scan, dia kata ada benda yang ikut.
perawat tu terus tahu dia menyewa dekat rumah yang bad luck lah. And sebab tu masa dia perjalanan nak balik ni, memang benda tu attract bad luck. Benda tu dah attach diri benda tu dekat dia. Korang faham tak? Kalau korang menyewa dekat rumah berhantu, lepas tu hantu tu buat macam-macam, and kau stay kat situ, so hantu tu macam, okey ni, kita lekatlah kat dia. Perawat tu cakap, kau punya rumah tu kau kena keluar. Ada seorang orang tua dan seorang lagi kanak-kanak yang tinggal di situ. Dan mereka selalu berada dekat dengan kau. To cut short, dah settle dia berubat dekat kampung tu semua. Dah jumpa dengan tu perawat tu semua. Dia call boyfriend dia. Dia cakap, I need your help. Kau kena tolong aku nak kena pindah daripada rumah ni. Sama dengan housemate dia juga. Housemate dia bagi tahu yang dia dah berubat ni semua. Housemate dia, let's go, let's chow from this house. So dia dengan housemate dia cari rumah, and diorang jumpa. Diorang akan menyewa together lah waktu ni. So diorang set satu masa yang sama untuk sama-sama kemas, untuk sama-sama keluar. Hari nak pindah tiba. So masa siang ni, semua orang tengah bawa-bawa barang ni. Walaupun menyewa, banyak juga barang diorang lah, sebab itu macam like the whole day lah. So masa siang-siang ni, masa ramai tak ada apa. Tak ada bunyi orang turun naik tangga ni apa semua. Masalah rumah tu ialah lift tu kecil. So bila kau nak bawa keluar barang, kau kena turun naik banyak kali. Sebab tu dia proses dia lambat. And then nak dijadikan cerita, si Vivi ni dia ada almari. So almari tu nak kena dismantle dulu. Dia nak juga bawa almari tu keluar. So dia adalah last. Dia dengan boyfriend dia last. Yang dua orang lagi tu dah settle dah. Dah tunggu kat bawah. Dah settle, dah bawa turun segala barang. Tinggal satu je last bag. Waktu ni dia dengan boyfriend dia je naik atas balik daripada lift tu. Ting. Okay, keluar jalan. Pergi dah kat apartment itu. Masa nak masuk, boyfriend dia dengar bunyi tangga. Macam orang turun slow. Boyfriend dia pandang dia. Dia pandang boyfriend dia dengan muka yang macam, Ya benda tu cepat langkap bag. Tinggal satu je bag ke kotak ke lah. Tapi satu benda je lah yang tinggal. Dia nak kena angkat. So boyfriend dia takut, tak nak masuk. Dia pun tak nak masuk. Diorang kat luar ni macam contemplating. Nak masuk ke tak nak masuk ke tak nak. Bunyi tangga tu dah stop. So diorang tak tahu benda tu kat mana dah sekarang. So dia cakap kat boyfriend dia, tak apalah, jom. So boyfriend dia kata, tak apa, you tunggu luar, biar I masuk. So boyfriend dia masuk, angkat bag ke kotak lah, that last item. Masa boyfriend dia angkat, dum, bunyi benda tu dari atas turun laju, kejar boyfriend dia tau. Lepas tu dia terus masuk, dia tarik boyfriend dia. Waktu dia nak lari tu, dia memang dengar tap, bunyi kaki tu pula dekat lantai, pap. Tengah mengejar diorang. Vap, dia keluar je, dia tutup pintu cepat-cepat. Dekat pintu tu ada 4 tapak kaki punya bayang. Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian pada hari ini tentang sebuah kisah yang dihantar oleh Vivi, bukan nama sebenar, tentang pengalaman macam mana dia menyewa dekat satu apartmen ni yang dah lah harga murah, lepas tu berhantu pula. Dah lah berhantu, dia tak sedar rupanya 6 bulan dia duduk dengan hantu tu. Allahuakbar. So kepada anda yang mencari-cari rumah sewa, ikut harga semasa. Itu dia punya pesanan lah. Kalau harga tu terlalu murah and korang tahu benefit dia banyak, macam dapat parking, boleh pakai gym, semua akses ada, tak payah fikir benda-benda, tiba-tiba kau punya sewa murah compare tu orang-orang tingkat lain, mesti ada problem. Jangan lupa hantar email kisah anda kepada saya di farahfaisal@gmail.com. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Ada lagi satu story tentang student juga. So kalau korang nak tahu, jangan lupa subscribe and tunggu minggu depan, okay? Kepada yang telah subscribe, thank you so much. I love you all. Bye.